Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 3 iaitu kelestarian alam sekitar. Jadi hari ini kita akan beralih ke subtopik 3.2 iaitu pencemaran alam sekitar. Jadi cikgu rasa yang ini tiada masalah untuk kamu faham sebab yang ini kamu memang sudah pernah belajar. Jadi dalam subtopik ini, apa yang akan kamu pelajari pertama sekali? Menerangkan jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, mengkaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Dan yang ketiga, mereka cipta kaedah pembersihan air tercemar menggunakan teknologi hijau. Jadi ada 3 sahaja. Kita lihat yang pertama, jenis pencemaran alam sekitar. Ini kamu tahu ni kan jenis pencemaran? Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 jenis pencemaran alam sekitar, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah dan juga pencemaran terma. Jadi sekarang kita akan lihat apakah punca bagi setiap pencemaran ini. Jadi yang ini lebih kurang ulang kaji untuk kamu lah. Kamu sudah pernah belajar mana kan? Pertama sekali kita lihat pencemaran udara. Punca pencemaran udara ia disebabkan oleh pembebasan gas rumah hijau dan juga gas toksik seperti sulfur dioksida. Jadi pembebasan gas-gas ini dia disebabkan oleh pembakaran bahan api fosil dan juga biogesim daripada gas exhaust automobil, perebutan bahan dan sisa organik. Kemudian kita ada pencemaran udara yang berlaku secara semula jadi. Contohnya disebabkan oleh letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu dan juga sisa organik yang mereput. Jadi yang ini berlaku secara semula jadi. Kemudian kita ada pencemaran udara yang disebabkan oleh buatan manusia. Pencemaran udara buatan manusia berpunca daripada aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Contohnya daripada gas exhaust alat atau kenderaan bermotor, relau bagas, dari stesen jana kuasa terma, ataupun daripada industri dan juga tapak pelupusan sampah. Jadi seterusnya pencemaran air. Punca pencemaran air yang pertama disebabkan oleh sisa. Jadi sisa ini boleh datang daripada air sisa, daripada kita punya sistem perparitan itu. Sisa domestik seperti deterjen dan juga kumbahan. Sisa pepejal seperti sampah sarap dan juga bahan buangan industri seperti grease. Selain daripada itu, punca pencemaran adalah daripada bahan kimia yang digunakan dalam pertanian. Contohnya baja kimia dan juga racun perosak. Kemudian boleh juga disebabkan oleh tumpahan minyak. Pencemaran tanah pula. Punca pencemaran tanah yang pertama sekali disebabkan oleh penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Boleh disebabkan oleh hujan asid, sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Bagi pencemaran terma pula, terma ini haba, maksudnya peningkatan suhu berlaku. Jadi pertama sekali penyahutanan iaitu aktiviti menebang hutan. Aktiviti perindustrian dan juga pembakaran bahan api dalam kenderaan atau mesin. Jadi sebelum ni kamu sudah pernah belajar bahawa aktiviti-aktiviti ini dia membebaskan gas karbon dioksida ke udara. Dan gas karbon dioksida ini merupakan gas rumah hijau yang menyumbang kepada pemanasan global.
Dia menyebabkan kesan rumah hijau, iaitu menyebabkan pemanasan global, suhu dunia semakin meningkat. Jadi itu adalah pencemaran derma. Jadi kita sudah lihat jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Kita pergi kepada seterusnya tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Jadi yang ini pelajar sudah pernah dengar kan? Indeks pencemaran udara IPU. Biasanya istilah IPU ini keluar semasa musim jerebu. Kita akan nampak kan istilah IPU itu. Apa maksud IPU? Jadi IPU ini dia merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara. Okay, so ini untuk mengukur tahap pencemaran udara. Tetapi sekarang kita bercerita tentang tahap pencemaran air. Jadi apakah parameter untuk menentukan tahap pencemaran air? Yang ini ya, Biochemical Oxygen Demand ataupun singkatannya adalah BOD. Jadi BOD ini merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air. Sekarang cikgu explain sedikit tentang eutrofikasi. Jadi eutrofikasi ini dia merujuk kepada respons ekosistem, artinya tindak balas ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat ke dalam ekosistem akuatik. Dan ion fosfat dan ion nitrat ini datangnya daripada deterjen. Kita punya pencuci pakaian itu, baja dan juga sampah. Jadi apabila bahan pencemar ini masuk ke dalam ekosistem akuatik, ke dalam sungai, ke dalam laut, ke dalam sistem peparitan, akan berlaku keadaan yang kita panggil sebagai eutrofikasi. Jadi boleh nampak ini adalah salah satu contoh eutrofikasi. Jadi kalau kamu lihat sini, pada permukaan air ini terdapat pertumbuhan alga. Pertumbuhan alga yang hijau-hijau ini kan pada permukaan air. Jadi pertumbuhan alga yang pesat dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan adalah salah satu contoh eutrofikasi. So ini keadaan eutrofikasi. Apabila terlalu banyak ion fosfat dan ion nitrat di dalam, pertumbuhan alga itu akan berlaku dengan cepat. Dia akan meliputi permukaan air. Kenapa di permukaan air? Kenapa dia bukan di dalam air? Jadi kamu kena ingat alga ini sejenis organisma ataupun mikroorganisma yang menjalankan proses fotosintesis. Jadi dia memerlukan cahaya matahari. Itu sebab berada di permukaan air. Jadi bagus ke tidak bagus nih? Sebab menjalankan proses fotosintesis kan? Apa kesan dia? Kenapa kita risau dengan kehadiran alga ini? Jadi kesan dia itu, dia menimbulkan satu kesan negatif di mana eutrofikasi ini dia menyebabkan pengurangan kandungan oksigen dalam air. Jadi apa yang berlaku apabila kandungan oksigen berkurangan? Apa yang berlaku? Okay. Haiwan dan tumbuhan akuatik tidak dapat hidup. Tiada oksigen kan? Okay. So itu kesan dia lah. Jadi kita lihat pula yang seterusnya lebih lanjut tentang biochemical oxygen demand tadi ataupun BOD tadi itu kan, parameter untuk mengukur tahap pencemaran air. Jadi BOD ini dia mengukur jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu air. Jadi itu dia punya takrifan. Kita ukur jumlah oksigen yang berada di dalam air tersebut. Jadi, semakin tinggi BOD, semakin banyak mikroorganisma yang terdapat dalam sampel air itu. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menentukan tahap pencemaran air dalam suatu sampel.
Jadi kita menggunakan sejenis bahan yang dipanggil sebagai larutan metilina biru. Jadi larutan metilina biru ini berwarna biru lah. Ini adalah warna biru asal dia. Jadi dalam eksperimen ini ataupun kajian ini, kita akan ambil sampel air, kita masukkan ke dalam tabung uji. Kemudian setiap sampel air ini kita akan tambah dengan larutan metilina biru itu. Kita akan masukkan ke dalam. Kemudian kita akan ambil massa yang diambil untuk warna metilina biru ini untuk luntur. Dia akan luntur, Dia akan luntur jadi begini. Jadi kita ambil massa dia itu. Jadi semakin tinggi tahap pencemaran air, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru itu luntur. Maksudnya kalau larutan itu, larutan metilina itu kita masukkan dalam satu sampel, kita dapati dia berubah warna dengan cepat. Maksudnya sampel air itu merupakan sampel air yang tercemar. Kalau dia mengambil masa yang lama untuk berubah warna, ataupun untuk luntur, maksudnya sampel air itu adalah satu sampel air yang baiklah, dia bebas daripada pencemaran. Nah, ini karena larutan metilina biru ini, apabila kita masukkan ke dalam suatu sampel air yang tercemar, yang mengandungi kandungan oksigen terlarut yang rendah itu, warna biru dia itu akan cepat luntur. Okey? Jadi kesimpulan dia, kita simpulkan apa maksud ini ya. Kita kaitkan semua tadi. Jadi jumlah oksigen terlarut yang rendah menyebabkan larutan metilina biru itu luntur dengan cepat. Nah, jadi bila jumlah oksigen terlarut itu rendah, kita boleh cakap bahawa nilai BOD-nya adalah tinggi. Biochemical oxygen demand itu tinggi. Manakala kandungan bahan organik yang terdapat dalam sampel air itu juga tinggi. So, apakah maksudnya ini? Jadi kita boleh cakap kualiti air tersebut tidak baik. Dan sumber air tercemar. Seterusnya, kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau. Jadi kita mau menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan teknologi yang mesra alam. Tidak mau kita selesaikan satu masalah ini dengan menggunakan bahan kimia, timbul masalah lain lagi pula. So that's why kita guna teknologi hijau. Jadi teknologi hijau yang digunakan adalah ini. Apakah ini? Nampak macam lumpur kan? Tapi ini adalah lumpur yang istimewa. Namanya adalah bobola lumpur IM. Okey? Ataupun nama penuh dia, bobola lumpur mikroorganisma efektif. Efektif microorganism, ataupun kita ringkaskan dengan ringkasan EM, effective microorganism, di mana mikroorganisma ini merupakan mikroorganisma yang berfaedah. Nah, apakah mikroorganisma yang efektif? Jadi apa kandungan EM itu? Okey. Jadi mikroorganisma efektif ini dia terdiri daripada tiga mikroorganisma, tiga jenis mikroorganisma di dalam dia. Kita ada lactic acid bacteria, kemudian kita ada phototrophic bacteria ataupun bakteria yang boleh menjalankan proses fotosintesis ini, phototrophic. Dan kita ada yeast. Gabungan tiga mikroorganisma ini adalah effective microorganism. Jadi pertama sekali kita lihat bakteria asid laktik, contohnya Lactobacillus casei. Jadi fungsi bakteria asid laktik ini, dia boleh merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau busuk air, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya dan memudahkan proses perebutan. Manakala bakteria fotosintetik, phototrophic bacteria tadi artinya bakteria yang boleh menjalankan proses fotosintesis.
fotosintetik. Jadi contoh dia di sini Arduino nama Rhodopseudomonas palustris. Panjang namanya. Berbelit cikgu punya lidah sebut. Okey, fungsinya di sini. Okey, fungsinya di sini dia boleh menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna. Contohnya untuk mensintesis asid amino dan juga gula. Jadi asid amino dan gula ini, asid amino ini adalah bahan ringkas untuk protein. So asid amino dan gula ini dia menjadi sumber makanan kepada haiwan dan tumbuhan akuatik. Jadi itu fungsi dia. Dia ambil bahan organik itu, bahan-bahan yang reput itu dia ubah. Dia ubah kepada bahan yang berfaedah untuk organisma lain. Kemudian kita ada yang kedua, yeast. Contohnya Saccharomyces cerevisiae. Betulkah cikgu sebut tu? Susah juga. Ini Latin. Okay? Penamaan ini adalah Latin. Jadi untuk yeast akan menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Okay? Jadi kamu lihatkan semua ada faedah. Itu sebab nama dia mikroorganisma efektif. Jadi sekarang kita lihat, ini ada punya IM. Kenapa kita mau simpan dia dalam bentuk berbola lumpur? Kenapa mau berbola lumpur? Kenapa kita tidak tabur begitu saja kan mikroorganisma itu? So, there's a reason behind it lah. How? Bagaimana berbola lumpur itu boleh mengurangkan pencemaran air atau menyelesaikan pencemaran air? Kita lihat dahulu dia punya sejarah sedikit. Jadi teknologi EM ini, Effective Microorganism ini, dia telah dibangunkan di Okinawa, Jepun sekitar tahun 1980, awal tahun 1980. Dan ini merupakan kajian rintis oleh Dr. Teruo Higa. Dia yang first discover lah. Okay. Nah, ini orangnya. Jadi Dr. Teruo Higa ini merupakan seorang profesor lah sekarang, profesor di sebuah universiti di Okinawa dan sekarang merupakan pengarah bagi International EM Technology Center di Okinawa, Jepun. Okey. Jadi pada awalnya EM ini dibangunkan sebagai alternatif untuk baja kimia dan juga racun perosak. Kerana beliau dapati bahawa penggunaan baja kimia dan racun perosak ini dia menyebabkan side effect ataupun menyebabkan masalah kesihatan kepada manusia. Nah, namun teknologi EM ini telah diperkembangkan dalam bidang pertanian, perindustrian, pengurusan sisa serta dalam pemulihan dan pembersihan alam sekitar. Jadi kenapa kita mau buat dia dalam bentuk berbola? Sebab bila kita bentuk berbola ini, kita campur dengan lumpur ini, EM ini, mikroorganisma ini. Jadi dalam keadaan bola lumpur, dia memastikan berbola itu dia perlahan-lahan melerai dan membenarkan EM menyerap ke dalam air. So, bukan kamu tabur dia terus ni lumpur itu kan dalam keadaan yang keras. Bila kamu buang ke dalam air, dia slowly. Dia akan melerai perlahan-lahan. Jadi, apa yang akan dilakukan di sana? Jadi, EM yang terkandung dalam berbola lumpur itu akan mempercepatkan proses perebutan menggunakan bahan organik tadi dan menghasilkan enzim, gula dan asid amino tadi itu kan untuk kegunaan hidupan akuatik yang lain. Selain daripada itu, meningkatkan pemisahan pepejal dan cecair di dalam air dan mengurangkan bau busuk, menghalang pertumbuhan alga, meleraikan, mendapan dan mengawal tahap amonia yang terdapat di dalam air. Baguskah tidak bagus ini EM kan? So amazing. Jadi ini adalah salah satu contoh. Ini sebelum, ini selepas. Ini di Jepun lah. Okay, jadi kamu boleh lihat di sana kan kualiti air dia ni sebelum. Ini selepas, sangat jernih. Okay. Jadi kita lihat sedikit bagaimana EM mud ball, berbola lumpur EM tadi itu dihasilkan. Jadi bahan-bahannya kita ada tanah,
Tanah yang sesuai adalah tanah yang clayey, maksudnya tanah liat. Ada macam tanah liat sikit kan? Okay, itu paling sesuai lah. Dan kita ada EM Bokashi. EM Bokashi ataupun rice bran. So EM Bokashi di dalam dia tu memang terkandung 3 jenis mikroorganisma tadi. Kemudian kita ada activated EM ataupun larutan. Ini dalam bentuk larutan. Larutan EM. Kemudian kita ada surat khabar. Kita ada dulang, kita ada besen, kita ada bekas penyiram. Nanti kalau kamu tengok yang ini kita boleh ubah suai ya. Ini adalah dia punya ratio, dia punya nisbah. Tetapi kita boleh ubah suai. Mungkin kamu mau hasilkan sedikit. Jadi ini kamu ubah suai lah. Contohnya tanah kamu hanya 1.4 kilogram. Kamu akan guna bokashi sebanyak 70 gram. Yang ini kamu ubah suai mungkin dalam setengah liter. Iaitu 500 cm padus, 500 ml. Okay. So cara-caranya. Yang pertama, kamu akan masukkan tanah dan EM bokashi itu ke dalam besen. Kedua-dua ini dalam keadaan kering. Jadi kita mix dia dahulu. Kita gaul dahulu campuran tersebut dalam keadaan kering. Sesudah kita gaul, kita akan tambah activated EM itu ataupun larutan EM ini dalam keadaan cair itu. Kita akan tambah ke dalam campuran dan gaul. Okay, kita akan gaul sehingga dia punya tekstur ini, kelembapan dia tu sesuai, kamu boleh kasih bulat dia. Yang ini kena agak-agak lah. Okay, kamu kasih bulat. That's why yang ini, dia tidak tetap sangat ini, 4 to 5 liter, sebab yang ini bergantung kepada jenis tanah kamu. Kalau tanah kamu itu sangat kering, of course kamu akan perlukan lebih banyak air. Kalau dia sedikit lembab sudah, tidak banyak kamu perlukan. Jadi bila sudah mencukupi dan kamu sudah gaul dengan sebati, sekarang kamu akan bulatkan campuran tersebut menjadi bola. You roll lah. Okay, kasih bulat-bulat dia. Kemudian dulang tadi itu kamu akan alas dengan newspaper kamu punya surat khabar, kasih alas dia dan kamu masukkan kamu punya bola lumpur EM di dalam. Okay. Dan bekas ini you keep the container out of direct sunlight and strong wind to avoid getting dry too fast. Kamu mesti simpan di tempat yang jauh daripada sinaran matahari secara langsung ataupun angin yang kuat. Tujuan dia untuk mengelakkan bola itu menjadi kering dengan cepat. Jadi kita mau dia menjadi kering perlahan-lahan. Okay. Mud ball not made ball. So mud balls are ready to be used when their surfaces are covered with white fungus. Jadi dia sedia digunakan apabila permukaan itu disaluti oleh fungi putih. Okay, fungi putih. Artinya fungi putih ini adalah mikroorganisma salah satu mikroorganisma yang berfaedah. Okay, jadi kamu akan toss 1 mud ball for each square meter of the river. Jadi sekarang kamu sudah sedia, kamu boleh buang ke dalam sungai ataupun parit. Dan dia punya effectiveness ini lebih kurang 1 bola itu untuk setiap 1 meter persegi. Jadi maksudnya kalau luas kamu punya tempat yang kamu mau guna itu luas, semakin banyaklah bola kamu gunakan. Okay. Ini mungkin nanti kita buat di sekolah lah. Tunggu kamu balik ke sekolah nanti ya. Jadi note di sini, mud balls are ready to use as long as it is dry and hard like a rock. Jadi kita kena tunggu dia betul-betul kering. Sangat kering sampai dia kering macam batu. Okay, sangat keras lah. Sebab kena ingat balik tadi itu kan, kenapa kita guna bola lumpur? Sebab kita mau dia slowly release. Kalau kamu guna dia dalam keadaan yang masih lembab, kamu buang dia bukan slow, terlerai dengan perlahan. And then the color of fungus can be various. Jadi fungi itu tidak semestinya putih lah. Kadang-kadang mungkin kelabuk kah, dia pelbagai. And mud balls can be also used as soil enhancer. Jadi selain daripada untuk membersihkan pencemaran air,
kita juga boleh menggunakan bobola lumpur ini untuk menambah kesuburan tanah. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu jumpa kamu lagi nanti. Bye, selamat belajar, stay safe.